Ia kata masalah benda mana masalah benda makdum, yakni terbahagi kepada dua. Yang pertama makdum mungkin. Makdum mungkin dah seperti anak kita lagi kadatai. Ataupun masalah kita tu seperti kita tu kaya ke tak kaya. Kaya lagi kadatai bagi kita, itu dikatakan syai'. Lagi pula dia saat itu makdum, lagi pula lagi kadatai ataupun syai'un mungkin bagi kita. Masalah kaya kita ataupun susah kita ataupun masalah kita nak belaga kereta tu dia panggil syai' makdum, tapi benda mungkin. Ada syai' makdum mustahil. Maka dia kata ini, maka di dalam hukum ini masalah syai'un makdum. Syai'un makdum ni satu perkara yang tidak wasitah, yang tidak timbul di tengah-tengah di antara ada dengan tak ada. Misalnya kita tahu apa? Ni orang panggil benda timbul ni. Benda timbul di tengah-tengah perkara yang ada dengan tak ada ni. Ni benda timbul ni orang panggil wasitah. Ada menengahi di antara ada. Ning ada menengahi di antara ada dengan tak ada talipong. Kalai, kayu, semua ni orang panggil syai' maujud. Lagi pula sabitun fil kharij. Lagi pula wasitah dok timbul ia, menengahi ia di antara ada dengan tak ada. Adapun syai'un makdum, ia tak ada wasitah, ia tak ada menengahi di celah-celah ada dengan tak ada. Timbul tak kuat anak kita? Timbul lagi? Tak. Patut akal kita fikir lah. Akal kita pun tak boleh tasawur tak benda baik mana. Tapi mungkin. Tengok. Kemudian maka di dalam hukum ini telah menjadi daruriyun. Jadi terkepik. Apa terkepik? Yakni terpasti. Tak ada kena fikir cilik. Sebut kata benda tak ada, benda tak timbul di tengah-tengah di antara ada kepada ada. Ada dengan tak ada. Daruri itu kepada mazhab ahli Islam. Kepada mazhab ahli Islam. Mana kanata ia katanya telah menjadi daruri, menjadi terkepik, tak ada kena fikir cilik. Sebut kata benda tak ada, benda tak timbul di tengah ada dengan tak ada, ataupun tak ada wasitah di antara ada dengan tak ada. Ini orang panggil benda terkepik, ataupun benda tak ada kena fikir cilik di antara ada dengan ada. Kerana bahawasanya tiada tasawuf, kata molek budak ni. Kerana tidak tasawuf oleh akal daripada subuk. Kerana akal kita tak ada tasawuf. Apa tidak tasawuf? Yakni tidak tergambar. Tu ada. Kerana apa boleh panggil kata benda tu saat ni benda makdum. Benda tu dikatakan daruri. Yang pesing tak ada kena fikir cilik di otak akal fikiran kita. Kerana apa? Kerana tiada tasawuf, yakni tidak tergambar dan tidak tererti dan tidak terlihat, tidak tergambar, tidak tersila, oleh akal. Akal kita tak ada tersila, akal kita tak ada tergambar, tidak tergambar dan tidak tersila daripada thubut, yakni daripada sungguh dan ada dia. Kita kata mana? Supaya kita kata benda tak ada, supaya tak lembu, pala 10, lembu pala 10. Benda tu orang panggil ada ke tak ada? Makna benda tu tak ada, lembu pala 10 tu tak ada. Cumanya benda khayalan ya. Tapi benda tu orang panggil boleh terima pada akal. Orang panggil tu orang panggil mustahil ada. Mustahil ada. Kama dia benda tu ada ke tak? Orang panggil di luar kepala otak kita, di luar pandangan kita. Orang panggil benda tu tak subut dan tak sabit. Apabila benda tu tak subut, tak sabit, lembu kaki 10 ataupun lembu kepala 10 ataupun kita tak air kaki pak, ni orang panggil benda ni benda tak tasawur oleh akal daripada subut. Kama dia kata tak tasawur ni malaikan wujud. Malaikat benda tu nak ada, barulah kita tasawur. Tengok ni, tasawur baik nak weh. Tengok. Kita tasawur ni, tasawur apa ni? Ni orang panggil benda apa ni? Benda syai' maujud. Lagi pula sungguh. Lagi pula sabit ia. Ada ia, sungguh ia di luar kepala otak kita. Pas benda ni syai' ni boleh kita jamuh, boleh kita setuh, boleh kita tengok. Sebab tu panggil syai'un mahsus. Orang panggil suatu perkara yang boleh kita pandai, boleh kita tengok, boleh kita jamuh. Pas tu kalau syai' yang tak ada, ni kita boleh tengok ni. Kita boleh fikir, ya pak segi baik ni, boleh mikir, boleh tasawur, boleh tergambar. Ya pak segi weh, rambung gua gawak, muka gabuh ni pak segi.
ada bawah back ni, ada 4 segi. Lepas tu kita boleh buat gabung. Boleh tasawuf. Sebab apa? Sebab dia tu ada. Dan apabila dia ada, lagi pula dia sungguh, boleh tasawuf, boleh tergama di akal fikiran kita, baru dapat orang panggil boleh tasawuf. Apabila benda ni dia tu ada, dia tu sabit, lagi pula dia tu sungguh, boleh tasawuf lah oleh akal fikiran kita. Deh. Dan tiada tasawuf oleh akal, tak boleh nak tasawuf. Tak boleh nak tasawuf, tak boleh nak tergama, dan tak boleh nak tersila oleh akal. Sah daripada Adam. Tidak tasawuf oleh akal sah. Ayat ni boleh. Daripada Adam. Jadi mana kata akal kita tak boleh tasawuf. Misalnya anak kita sikit lagi. Misalnya kita kata anak kita sikit lagi. Ataupun misalnya kita kata gapo dia, kita saat ni tu nak kaya, kau kita saat ni nak susah, benda ni benda tak ada lagi. Misalnya anak kita lagi akan datang, kita boleh tasawur tak anak kita tu nak tubik jatuh ke, nak tubik tino ke, ataupun anak kita saat ni tu nak cedera ke, anak kita tak cedera, anak kita janguk ke, anak kita tak janguk, anak kita tinggi ke rendah, boleh tasawur tak? Jawab kata nak tasawur tak boleh. Sebab apa tak boleh kita nak tasawuf anak kita lagi kan datang? Sebab benda tu tak ada lagi. Benda tu tak sabit lagi. Benda tu tak ada lagi. Sebab tu dia panggil tak sah kita nak tasawuf, dan tak boleh kita nak tersila dan tergama dengan sebab apa? Benda tu tak ada lagi. Ada pun benda ada supaya kita boleh tasawuf tak? Dia mata kita azkar ni baik mana weh? Kita boleh royak, boleh jamuh, boleh stop. Boleh royak, boleh tasawuf tak? Kita azkar ni 4 segi tebal, terlebih kurangnya sekci. Boleh royak, boleh nyata. Sebab boleh kita tasawuf. Sebab apa? Sebab benda ni subut dan dia ada. Sebab anak kita saat ni janguk ke tak janguk, jatuh betina, boleh tasawuf tak? Nak tasawuf tak boleh. Sebab apa? Benda tu tak ada lagi. Pas kita misal supaya apa lagi? Benda tak ada, boleh tasawuf tak? Supaya benda kita tak mungkin mustahil, tu juga ada. Nak tasawuf tak tu baik. Supaya ada anak bagi Allah. Nak tasawuf, tak boleh tasawuf pada akal sekali. Sebab benda tu tak ada sekali-kali di Allah. Nak tasawuf tak boleh. Supaya apa lagi kita tahu? Tasawuf misalnya dia mengatakan, tasawuf misalnya kita kata kucing tumbuh tanduk. Kucing tumbuh tanduk. Benda kita dok tengok hak dak ada lah ni, kucing tak ada tanduk. Ada misal tu ada tanduk kucing dah. Lepas tu dia mata kucing tumbuh tanduk. Lepas tu kita tasawuf tu baik dah. Akhlak kita sah dak tasawuf. Otak kita boleh ke dak nak tergambar. Jawab kata nak tasawuf tak boleh. Sebab apa? Benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Pas supaya dia mau kata apa? Dia mau kata lembu kepala 10. Lembu kaki 8. Ataupun dia mau kata nak gajah saat ni lingah lep. Tapi lingah gajah kita duk tengok mari gajah saat ni tu kaki besar. Lepas tu nak dengan belala ya depan, pas lingah ya besar gitu. Pada moyak kita tinggal dah gajah lep ya. Maka lingah gajah lep ni makna kita tak biasa tasawuf, tak biasa tergambar, tak biasa berjumpa, tak biasa bertemu. Lepas tu kita boleh khoyang dak? Boleh tasawuf dak kata gajah tu telinga halus kaki halus? Jawab kata nak tasawuf tak boleh. Sebab apa? Benda tu tak ada berlaku dan tak ada sabit pada kharik kita. Dan apabila benda tu tak ada dan tak ada gerak, tak ada sabit, tak ada wujud di kharik kita, makna kita nak tasawuf tak boleh. Supaya ni dia mau kata mana? Dia mau kata misal lagi kita tahu nah. Supaya kita kata apa lagi? Benda kita biasa tengok dah. Benda kita biasa tengok ke apa kita misal lagi? Dah saat ni kambing hak tumbuh tanduk, benda tak bisa tengok. Lembu kepala 10 kita tak bisa tengok. Lepas tu dia mau kata ada beruh India narik kayu. Beruk narik kayu. Oleh kita duk tahu gajah naik kayu. Dia mau tahu beruk di India tu tarik kayu. Besar mana nak beruk tu? Benda ni orang panggil tak tasawuf. Sebab benda tu tak sabit Benda kita tengok mah kita beruk nak nyo kan. Nak cocok tarik nyo, cocok mas tu. Pada mata nak gawa, beruh di India tu tarik kayu, beruk besar mana dengan gajah sana. Dia mau kata dengan gajah tu nak bersaya lagi. Lepas tu kita tasawuf tu baik ke tak? Jawab kata tasawuf tak tu baik. Sebab benda tu tak ada sabit, tak ada. Di rumah kita, hak kita tak tengok, hak kita biasa jumpa dengan mata kita, hak kita tengok mata kita, tak biasa temu. Sebab tu dia panggil, benda tu tak boleh nak tasawuf. Tengok. Dan tiada tasawuf oleh akal sah. Tak sah. Nak tasawuf tak sah. Tak boleh.
daripada Adam, daripada benda tak ada, tak sah nak tasawur, tak leh nak tergambar, tak leh nak tersila. Malaikan nafyun, malaikan ternapi. Dan apabila benda tu ya tak ada, tidak tasawur dan tidak tergambar, malaikan dinafikan. Apa dinafi? Ditiadakan, ditakdakan, diingkarkan. Sebab apa? Benda tu tak ada. Apabila benda tu tak ada, tidak tasawur dan tidak tergambar, malaikatnya ditolak dan dinafi, disepakkan akan dia. Faham tak? Benda tak ada, kita nak menyabit dia. Mana anak kita lagi akan datang, kita nak menyabit? Tak ada menyabit sebab benda tak ada. Lepas tu masalah syarik bagi Allah. Ada tak ada? Tak ada. Maka disabitkan dinafi. Dinafi sebab la ilaha illallah. Tiada jenis Tuhan malaikat Allah. Tuhan yang lain pada Allah ada tak? Jawab kata di dalam zihing pada hak sungguti tak ada. Ataupun kita kata masalah, nah, gapo lagi? Demo kata, pangkanyi moh demo tuah sebawah timur weh. Cuba cari ngak. Wah kanyi. Hak mah kita dah jumpa wah kanyi sungguh batai besar, dua meluk kita kata. Wah ni ada besar clicking, besar buat angin. Tapi dia mau kata wah kanyi di betong tu, wah dia sepa wah timur. Kamar ni benda tu sabit dah. Kamar ni benda kita biasa temung, benda kita biasa tengok, benda kita biasa setuh, biasa makan, biasa jamu, wah kanyi ada besar ni ya kita makan. Ataupun dia mau sirah, pergi jalan kok nyarimo. Agak panggil kedah tun engkau. Dah. Kedah buah kanyi nah. Lepas tu wah kanyi mau kita temung, wah haluh ya. Tapi dia mau kata wah di betong, dia mau kata lu wah kanyi sama besar dengan wah labu wah timur. Maka kita khayal tu baik kedah. Khayal tu boleh tasawuf, tapi benda tu tak sah. Nak khayal tak sah, nak terfikir tak sah, nak tergambar sebab benda tu tak wujud. Kan? Tu tengok lagi. Nafi dia, tolak dia mana? Dalam kharij, yakni dalam luar pandangi, luar otak kepala kita tak ada, dinafikan. Dan apabila benda tu tak ada di luar kepala otak, maka benda tu tak sah kita nak tasawuf, tak sah kita nak tergamawi. Tengok Syarif. Dan dalam zihin, dalam hati kita nak tergambar tak leh. Dalam hati kita, wah kanyi besar, wah timur. Benda tu tak ada. Pada apabila tak ada, tak tergambar, tak sah tergambar, tak sah tersilap. Sama ada di luar kepala otak, sama ada di dalam hati kita, dalam akal fikir, pun tak ada juga. Tak ada juga. Tu dalam zihin, yakni dalam hati kita. Tengok. Yakni tiap-tiap barang suatu yang maujud dalam kharij. Tengok. Yakni menganaki ia musannif dengan kata tiada tasawur oleh akal daripada subuh malaikat wujud dan tiada tasawur oleh akal sah daripada Adam malaikat dinafi. Tenuk situ dah. Yakni menganaki ia musannif dengan katanya kata musannif tiada tasawur oleh akal daripada subuh malaikat wujud dan tiada tasawur oleh akal sah daripada Adam malaikat nafi. Tengok. Ya katanya tiap-tiap barang suatu yang maujud, tiap-tiap suatu yang maujud. Fatih molek, jangan duduk jenera. Tengok molek. Tiap-tiap suatu yang maujud, suatu yang ada lagi pula sungguh. Dalam kharij, yakni dalam luar otak kepala kita, dalam luar pandangan kita, ia ada lagi pula sungguh. Seumpama koleh, seumpama gabu, seumpama rote, seumpama kita kip lebih. Ini dia panggil suatu barang ataupun barang suatu yang ada di kharij ataupun yang ada di luar otak. Maka tentulah apabila barang itu ada di luar kepala otak kita, maka tentulah maujud. Tentulah ada. Lagi pula sungguh. Ada di mana? Lagi sabit dalam zihin. Tukur tu baik. Apabila benda ni ya ada di luar ni, ada luar ni, luar ni. Ni orang panggil ada luar. Kalau dalam kepala mikir kata benda ni ada tak ada. Lepas tu kita tengok luar pun ada weh, sabit. Maujud lagi pula sabitun fi kharij. Maka apabila benda ni sabit di luar kepala otak, maka benda ni juga tentu ada di dalam zihin kita, ada di dalam hati kita. Tengok lagi. Dan makdum dalam zihin itu
maka tentulah makdum lagi nafi di dalam kharij. Deh. Makna kata benda hak tak ada dalam zihn. Benda ni tak pernah fikir. Tak pernah fikir nah. Gajah pala 10. Kemudian belala gajah saat ni tu halus apa hai. Ataupun kita gambar kata lembu pala 10. Ataupun kambing tumbuh tanduk. Ataupun arnak tumbuh tanduk. Benda tu dalam zihn tak terfikir. Sebab benda mata kita hendak nampak. Semua benda kita tak terfikir. Yakni benda hendak nampak dengan mata kepala kita. Kemudian apabila benda tak terfikir dalam zihn, dalam hati kita, maka benda ni dia tak akan mawujud di luar zahir kita. Faham tak? Benda ni tak usah fikir. Tak usah fikir. Benda hak kita nak fikir. Benda hak kita kena tengok. Hak kita nampak. Hak kita kelih. Dan hak kita jumpa. Baru benda tu terfikir dalam hati kita. Tapi mana kata benda tak ada terfikir dalam zihn. Tak ada tasawur dalam zihn. Benda ni tentulah tak ada di luar kepala otak kita. Mana? Gajah kepala 10. Ada tak? Benda tak terfikirlah hati kita. Sebab benda kita tak usah temu. Tak temu di tengah jalan. Gajah kepala sutir. Ada belalat telinga besar. Hak kita temu. Lepas tu pergi fikir kau. Masalah gajah kepala 10. Duk dakpai pala depan tu 5. Lepas tu duk hujung ekor 5. Tak terfikir. Dan apabila dalam hati kita, dalam zihn kita tak terfikir dengan perkara ini, makna tak di luar otak kepala pun tidak ada lah benda tu. Maka tentu tak ada. Nah, tengok. Maka tentulah makdum lagi nafyun. Ni makna kata lagi nafyun, yakni tertolak, lagi tertolak dan ternapi dalam kharij. Ternapi apabila benda tu tak ada di dalam zihn, tak ada terfikir dalam zihn, maka tentulah di luar kepala otak kita pun tak ada juga. Maka benda saat ni dinafikan dan ditolakkan dan diingkar dalam kharij. Hal makdum. Makdum yang tidak ada terfikir dalam otak kepala, di dalam zihn kita, maka benda tu tak ada di luar kepala otak kita ni. Hal makdum tidak tersila dalam zihn, tentulah tidak ada di kharij kita. Hal makdum tidak tertasawur, tidak tertasawur dalam zihn, tentulah tidak ada di dalam kharij. Tiada wasitah. Tak ada wasitah. Kenapa tak ada wasitah? Tidak timbul dan menengahi antara keduanya, antara wujud dan adam, ataupun antara mawujud dan pula makdum. Makna kata benda saat ni tidak tersila di kepala otak kita, di zihn kita. Tentu benda ni tak ada di luar kepala otak. Apabila benda ni tak ada di luar otak, benda tu dinafikan pada kharij. Apabila dinafi pada kharij, benda ni tak akan timbul, tak ada wasitah di celah-celah di antara ada dengan tak ada. Tengok. Tengok mana? Tengok. Misalnya gajah kepala 10 kat ni. Ataupun kucing temuh tanduk. Benda ni tak tersila. Perhati molek. Esok mai surah molek. Benda ni tak tersila pada akal kita. Mana gajah kepala 10. Kucing tumbuh tanduk, kambing hijau. Maka benda ni tak tersila, tak tergambar, tak terfikir di zihn kita, di dalam hati kita. Apabila kata gajah kepala 10, benda ni tak tersila dalam hati. Apabila benda ni tak tersila dalam hati, benda ni cerak-ceraklah nyata-nyata, ia tak akan ada di luar kepala otak kita, di luar pandangan kita. Apabila ia tak ada di luar pandangan kita, maka benda ni juga ia tak akan jadi wasitah, ia tak akan jadi menengahi, ia tak akan timbul di antara adam dengan apa? Di antara wujud dengan adam, di antara ada dengan tak ada, ia tak ada, ia tak timbul. Dia nak timbul benda tu kena terfikir pertama kali. Lepas pada terfikir, tertasawur di akal, maka ia mari ada di luar. Maka apabila ia mari ada di luar, maka ia tertimbul, ia wasitah. Ada weh. Mana tengok? Apa gabung? Timbul weh, wasitah weh di antara wujud dengan adam. Makna di celah-celah adam ni, kita ni adam, ni wujud. Maka ia timbul celah ni. Pegang timbul celah. Kalau timbul celah ni, wasitah di celah antara adam dengan tak ada. Tengok. Yakni bahawasa kita telah yakin lagi putus dengan bahasa hakikat sekalian maujud itu tentu sabit. Dan sabit ia apa dia? Ia maujud saat ni. Perkara yang ada saat ni. Dan sabit ia yang maujud di dalam kharij, dalam kharij. Tengok.
Ya kata ana, yakni bahasa kita telah yakin. Kita yakin dah 100%. Lagi putus, yakni jazam. Yakin dan putus jazam kita dengan bahasa hakikat sekalian yang maujud. Benda yang ada ni. Dah. Tentu sabik dan sabik ia yang maujud dalam kharij dan dalam hakikat. Nah, dalam hakikat pun ada, di luar kepala otak kita pun ada, hakikat benda pun ada. Wajib keadaannya, keadaan yang maujud wajib ada dia. Wajib sabit dia. Ataupun mungkin, ataupun dia tu perkara yang mungkin. Lagi lagi. Dan barang yang kita iktikad dengan dia, dengan yang halnya kita nama dengan nama langit dan bumi dan manusia dan kuda dan barang sebagainya, itu perbuatan yang telah maujud. Perbuatan yang telah maujud di dalam hakikat, di dalam sungguh maujud sungguh. Tengok langit kita lengok naik kepala kita, lengok naik ke langit. Maka perkara tu kita iktikad dan kita yakin dan kita putus kata benda saat ni tu ada di luar kepala otak kita, dan hakikat benda dan diri perkara pun ada. Mana langit, bumi dan manusia ada dah ni. Ni ada ni. Sebab ada ni. Boleh kita tengok benda ni mahsu, boleh kita tengok, boleh kita jamu, boleh kita kelih, boleh kita tasawur, boleh kita tergambar. Lagi pula benda ni hakikat ya ada. Hakikat langit betul gitu. Hakikat bumi pun hapa gitu. Hakikat manusia contohnya mata dua tih, hidung dua lubang, telinga dua, itu hakikat ya. Dapat tak? Dapat hakikat yang lagi. Kerana bahasanya wujud sekalian barang yang telah mawujud itu ainu haqiqah, ialah diri bagi benda tu. Tak molek. Ainu haqiqah syarif, ialah ain bagi hakikatnya, hakikat bagi yang mawujud. Makna diri bagi kebenaran dia, diri bagi mahiyah dia, maka dia akan ada. Lepas tu tengok lagi. Dan tiada zaid, tiada terlebih dan tertambah sekali-kali atas mahiyahnya, mahiyah bagi yang mawujud, yakni tiada dalam kharij dan masuk itu malaikat zat yang bersifat ia zat dengan wujud. Malaikat zat yang bersifat ia zat dengan wujud. Tengok. Lagu ana misalnya, ni kita tengok kalian ni. Kalian ni kita misal lo. Kalian ni orang panggil syai'un. Surah dah ni. Maujudun Fatih mulai. Syai'un maujudun. Suatu yang ada. Kama ada syai'un maujud sabitun fil kharij, yang sabit di luar kepala otak, yang di luar pandangan kita. Kama ada syai'un maujud sabitun fil kharij, dia saat itu dinamakan apa? Dinamakan benda ni tersila di akal kita, tersila di hati kita, kata dia bad ni. Apabila tersila di akal, maka tentu adalah di luar pandangan, di luar otak kita. Apabila syai'un saat ni tu, dia saat ni tu syai'un maujud, lagi pula sabitun bil kharij, lagi pula dia ni orang panggil suatu yang sungguh lagi ada di luar kepala otak kita. Apabila benda tersila di otak, maka tersila di luar. Apabila tersila di luar, hakikat dia tu akan timbul di celah-celah ada dengan tak ada. Faham tak? Kama dia apabila syai' ni yang maujud, ain hakikat ya, diri ya tu, ya tak lebih daripada mahiyah dia. Diri kalian ni, diri kalian. Kama dia ni orang panggil ainu haqiqah. Ni diri kalian ni, kita masuk boleh jamuh, boleh pegang, boleh tengok, ada di luar kepala otak. Benda ni tersila lepas tengok, kalian baik ni tersila lagi. Maka ia ada di luar kepala, ada di luar otak kita, maka diri ya ni ya tak lebih daripada hakikat. Sebut kata kali hakikat ya dengan diri ya lebih tak lebih, sama besar, sama. Sebut kata diri ya kali, maka hakikat mahiyah ya tara ni ya tak lebih pada, bukan 2 jika, maka tak apa 2 jika. Orang panggil kita kata dah 5 jari ataupun 7 jari. Sebut kata mahiyah bagi kalian ni sekadar panjang ya 5 jari, 6 jari. Lepas tu sekadar kita bulatkan dia sekadar setengah inci. Ni orang panggil diri ya, ain ya tak lebih daripada hakikat dan mahiyah ya. Supaya sebut kata arif. Arif ni kita syai'un mawjudan sabitun fil kharij. Ni orang panggil benda tersila dalam kepala kita, dalam otak kita, dalam diri kita, dalam zihn kita, dalam hati kita.
maka benda ni ada di luar. Maka benda ni akan timbul di celah-celah ada dengan tak ada. Lepas tu benda ni dia tak akan lebih daripada diri dia. Diri keadaan tu sebut telefon ni. Sebut kata ni syai'un maujudun sabitun bil kharij, sabitun fil kharij. Orang panggil benda tersilar di kepala otak kita, di hati kita. Benda ni akan ada di luar, lepas benda ni akan timbul di celah-celah antara ada dengan tak ada. Lepas tu hakikat telefon, diri telefon dia tak lebih daripada mahiyah dia. Sedar ni. Kalau telefon handphone besar dia besar sikit. Kalau hak besar ni dia keadaan ni dia tak lebih pada diri dia. Supaya diri kita dia tak lebih. Bayar kita dia tak lebih dari kita. Supaya tu tengok. Dia tak lebih pada mahiyah dia. Yakni tiada dalam kharij dan mahsus itu malaikat zat. Malaikat zat di dalam luar otak, di luar kepandang. Maka zat saat itu dia tidak dimaksud ataupun dalam kharij ataupun maksud itu malaikat zat yang bersifat ia zat dengan wujud. Ada sifat dengan wujud, sifat ni zat ni diri ni ada bersifat bersifat dengan ada. Dia kata ada tak? Ada, tengok boleh tengok. Ada tak? Boleh jamu. Ada tak ni? Boleh sebut kata benda tu yang naik siapa tengok ada, lagi sungguh boleh kita mahsus, boleh kita jamu, boleh kita tengok. Kita ya ada benda dua, ada benda wujud saja, sungguh saja, tak siapa tengok ada. Hak tu boleh kita reti, boleh kita faham, nak mahsus dia tak boleh, nak jamuh dia tak boleh. Dan satu perkara lagi, benda saat ni tu basic mahsus, yakni pesing kita boleh tengok, boleh kita reti. Tengok. Tengok sini macam salah kita ada bercara masalah syai'. Tengok, syai' kita suruh ada syai'un maujud. Ada syai'un ma'dum. Tengok panggil syai' belakang, tengok. Syai'un maujud. Lagi pula syai'un ma'dum. Panggil syai' belakang ni. Syai'un maujud sabitun fil kharij. Sabit ia pada kharij, pada luar kepala otak kita. Dan syai'un ma'dum lagi pula ghairu sabitin, lagi pula tidak sabit lah ia pada kharij. Tak sabit pada luar kepala otak. Maka kita kira semua-semua ni panggil syai'. Syai'un maujud, syai'un ma'dun. Dua-dua ni panggil sesuatu. Panggil satu perkara, satu benda. Tengok budak-budak ni. Satu dia panggil syai'un maujud kharijun sabitun fil kharij. Suatu perkara yang ada, yang sabit, yang sunguti, yang ada di luar kepala otak kita. Kharijun sabitun fil kharij. Yang ada di luar pandangi. Yang sabit di luar pandangi kepala otak kita. Makna benda ni ada sungguh. Ia timbul pula orang panggil di celah-celah ada, di antara ada dengan tak ada. Iaitu suatu perkara yang ada lagi sungguh ia, sabit ia pada luar otak kepala kita, ada di luar otak kita. Di luar otak kita, dan apabila suatu tersilar dalam zihn, dalam hati kita, maka tentulah suatu itu ada di luar kepala otak kita. Mana? Syai'un maujud mahsud. Mana? Iaitu suatu yang ada lagi sungguh, lagi pula boleh sentuh jamuh akan dia seperti tokok batu. Maka tokok batu 3T kita, tokok batu 3T. Maka ia ada di luar kepala kita, ia ada di luar pandangan kita. Maka tokok batu ni orang panggil syai'un, suatu yang ada di luar dan sabit di luar kepala otak, di luar pandangan kita. Ada sungguh tak? Ada. Kita pergi tokok batu jamuh kasar weh. Tokok batu ni kita tengok 3 persegi weh. Tokok batu kita pergi kasar-kasar weh. Maka ada lagi sungguh, lagi pula sabit di luar kepala otak kita, dipandangi luar kepala otak. Maka suatu ni boleh kita rasa, boleh kita sentuh, boleh kita tengok. Maka orang syai'un maujud, lagi pula sabitun, lagi pula mahsusun. Dia dapat dengan salah satu pencederaan. Dan pula syai' maujud, syai'un wujudiyun subutiyun ghairu mahsus wa ghairu sabitin fil kharij. Suatu yang sabit, yang ada, yang sunguti, tapi tak boleh nak perasa, tak boleh nak tengok, tak boleh nak jamuh, tak boleh nak rasa. Tapi di luar ada tak? Di luar tak ada. Kalau ia ada, boleh kita sentuh. Kalau ia ada, boleh kita jamuh. Kalau ia ada, boleh kita gosak. Kalau ia ada, boleh kita rasa, lembut ke tak lembut, licin tak licin. Benda ni kena sungguh ya. Ia tak naik siapa tangan ada, ia tak turun siapa tangan tak ada. Mana misalnya, seperti bulatan yang ada pada kerek laga. Bulat kerek laga. Hak ada seming. Hak ada besi lah kerek. Ada pun diri kerek, bulat ya, tak ada.
Dah. Maka inilah apabila kita tersilap, tergambar dalam zihn kita perkara saat ni, maka perkara itu orang panggil adalah di luar kepala. Apabila benda tu tak tersilap di luar kepala, benda tu ya tak ada, tentu tak ada di luar kepala otak kita. Mana kita tahu? Benda kita tak tersilap, tak tergambar di kepala otak kita. Mana benda tak tersilap? Yakni seperti gajah pala 10. Gajah pala 10. Benda ni tak tersilap, tak tergambar pada fikiran kita. Maka apabila benda ni tak tergambar pada akal fikiran kita, pada otak kita tak tersilap sama sekali, maka benda ni tentu tak ada lah di luar otak kita. Ataupun di luar pandangan kita. Ada tak gajah dia jalan cokoh-cokoh, pala depan 5, belit punggung dia 5. Maka ada ke tak di luar pandangan kita? Ada ke tak di luar kepala otak kita? Jawab kata tak ada. Benda yang tak terfikir pada zihn, pada hati katanya tak terfikir, maka benda ni tentulah yang akan tak ada di luar kepala otak. Apabila benda tu terfikir di akal kita, di zihn kita, maka tentulah benda tu akan ada di luar kepala otak kita. Ya dah. Tu faham? Supaya gajah pala 10. Kambing tumbuh tandau. Lagi pula kita katanya kambing hijau. Ataupun kita kata apa lagi? Masalah kita kata matahari nak lek jatuh. Ni benda tak terfikir. Tapi satu hari matahari nak jatuh. Tapi lah ni kita dok tengok. Yang ni matahari dok nak lek naik. Dok nak lek naik. Lepas tu matahari nak lek jatuh. Hak ni kita tak ada terfikir. Tapi Nabi ada royak akhir zaman itu lain lah. Itu masalah. Hak tu benda yang mungkin dan benda yang harus di sisi Allah. Nak ubahkan jalan di matahari itu. Sekat tu dulu kami kata. Wallahu alam. Buka ni sikit. Buka hadis-hadis. Dah hadis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok hadis sikit. Dah. فَأَمَّا أَحْوَالُ تَأَكُّدِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فَلَا تُنْحَصَرُ فَإِنَّهَا الْأَصْلُ. Maka ada pun kalakuan segala keadaan ta'akkudihi, yakni dikuat akan dia akan assalam. Kalakuan mana we kuat kita wisalah tengok. Wastihbabihi harif, dan disunat akan dia akan wisalah. Maka bab ni duk cara ketika mana sunat kita wisalah, ketika mana sunat kita wisalah, ketika mana ditutup kita wisalah, ketika mana makruh kita wisalah, ketika mana haram kita wisalah. Maka ya royak ta fa amma ahwalu ta'akkudihi, maka ada pun kalakuan dan keadaan diperkuat akan dia akan assalam, wastihbabihi atas pada ta'akkudihi, dan dipergalak dan disunat akan assalam. Bila ni jawab amma falantun hasaru, maka tidak disimpang akan dia akan agawa akan al-ahwa. Tak ada sipel lah, tak ada sakat lah. Kalau kuih mana sepatut kita wisalah, maka sunat lah kalau kuih tu kita wisalah. Tak ada sakat, tak ada sipel, tak ada orang panggil apa wak likungnya kata ni hak sunat wisalah, tak ada sakat. Fa innaha, maka sesungguh bahasanya ahwala ta'akkudihi wastihbabihi, kalau kuih sunat kita wisalah ni dah al aslu, ialah kena pada asal. Asal wisalah dengan tak wisalah hak mana asal? Yani asal sunat kita wisalah. Sebab dia tak ada sakat ni, nampak sepatut kita wisalah ke wisalah. Malaikat tika demo tu duk buat berau, tika demo tu duk galol teh-teh, hak tu tak sunat. Kita tengok sendiri. Tapi kalau kuih tu tidak disakati, tidak disipel, dan pula tidak disepitkan akan dia. Fala natakallafu ta'arrudah, maka tidak memberatilah oleh kami, kata musannif, at-ta'arrudah, akan nak meletengi li afradiha, akan segala afradnya, afrad bagi ahwali ta'akudi. Maka ketika ni tak ada pasti kami meratilah, kami buat risau. Tetapi kalau kuih mana sunat kita wisalah, kalau kuih mana tak sunat kita wisalah, maka ketika ni tak penting musannif kata kami memberati, meletengi, mendatai lagi pula orang nyebut sosa. Tak. Wa'lam, dan ketahui engkau annahu yadkhulu fi zalika, bahwasanya perhati budak ni, yadkhulu bahasa masuk kan, bahwasanya yadkhulu fi zalika, masuklah pada dimakan itu, dimakan mana mazukir min ahwali ta'akkudihi wastihbabihi,
Dah kemudian dah fala natakallafu ta'arrudah, kena kecek soso nak budak ni. Maka tidak memberati oleh kami akan meletengi li afradiha bagi afradnya, yakni afrad bagi ahwali ta'akudihi. Dah. Pasti kata wa'lam annahu yadkhulu fi zalika, dan ketahui angka bahasanya masuklah pada dimakan itu. Dimakan mana mazukit min ahwali ta'akudi wastihbabi as-salam oleh wisalah. Wisalah alal ahya'i, di atas orang yang hidup. Maka ketika ni orang yang hidup, maka sunat kita wisalah. Tak kira lah orang yang hidup tu besar ke, yang hidup tu halus ke, daripada orang yang besar, yang tua, yang muda, daripada yang alim tak alim dah. Maka sunatlah kita wisalah kepada mereka yang hidup mereka itu. Wal mautah, dan pula kepada yang mati. Orang-orang yang mati, maka kita pergi kubur kan, maka sunat kita wisalah assalamualaikum ya ahlad diyar. Sunat wisalah tu. Kita pergi kubur, bukan termasuk kubur pak tak ada wisalah, tak ada apa, tak, itu orang panggil tak sunat. Itu makna tasyarruk, tak suka. Sebab tu kalau kita masuk ke kubur, maka sunat kita wisalah assalamualaikum ahlad diyar. Tak kira nak kata sunat salat tu sama ada bagi yang hidup, sama ada bagi yang mati, maka sunatlah kita wisalah. Nah, itu dia. Wa qad qaddamna, dan sesungguh telah mendululah oleh kami fi kitabi azkaril janaizi. Sungguh mendulu oleh kami di dalam kitab bagi azkar, yakni masalah sebut-sebut al-janaizi, segala janazah. Di dalam kitab hak musannif duk cara bab janazah sat ni, musannif dulu ke kaifiyatas salami, yakni cara-cara kita nak wisalah alal mauta, di atas orang mati. Cara wisalah pada orang mati tu musannif akan ayat sekat tu dulu. Kamar dia kata wallahu a'lam, qadatu kare pula dah.